kepada aspek pengelolaan sumber manusia. Okey, aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan. Okey, ini adalah perkara-perkara yang perlu diketahui, okey, dalam merangka pembentukan strategi yang sesuai bagi memenuhi keperluan sumber manusia yang tepat bagi sesebuah perniagaan. Okey, ini adalah perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, dalam menguruskan sumber manusia, perlu fikirkan tentang penempatan pekerja dan fasiliti. Ya, fasiliti tu apa? Fasiliti tu apa? Ya? Tempat kerja. Fasiliti Kemudahan. tu kemudahan. Kemudahan. Kemudahan, ya. Okey. Yang pertama, penempatan pekerja adalah mengikut aspek kemahiran, kebolehan, minat, kejayaan dan pengalaman. Bermaksud, bila kita ambil pekerja, kita kena tahu kat mana kita nak tempat, kat bahagian mana kita nak tempatkan pekerja tu. Kalau kita ambil dia mahir dalam bidang kewangan, mungkin kita masukkan dia dalam bahagian pengurusan kewangan. Okey. Jadi perlulah mengikut kemahiran, kebolehan dan minat kejayaan. Yang kedua, fasiliti yang bersesuaian dapat membantu meningkatkan kecekapan dan prestasi pekerja. Contoh, seorang accountant memerlukan perisian akaun yang terkini. Okey, syarikat dah maju, kenalah memerlukan perisian yang terkini untuk buat akaun. Kalau zaman dulu buat akaun masih kira-kira lagi pakai tangan, pakai kalkulator. Zaman sekarang perisian perakaunan tu semakin lama semakin canggih, jadi perlulah ada, syarikat perlu ada. Contoh kedua, tukang jahit perlukan mesin jahit yang pelbagai fungsi kerja dan alatan tambahan yang diperlukan. Okey, pekerja memerlukan perkara tersebut. Dia mesti nak kerja berdasarkan pengalaman dia dengan kemudahan fizikal yang ada tu, perlu untuk menjadikan sumber manusia tu lebih berdaya maju. Yang kedua, SOP ataupun Standard Procedure Operasi. Okey, merupakan dokumen arahan bertulis untuk mencapai keseragaman pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi tertentu. Okey, SOP dalam pengurusan perniagaan melibatkan dokumen seperti pelan, peraturan, pematuhan, dasar bagi memastikan kerja yang dilakukan mengikut piawaian yang ditetapkan, meminimumkan risiko dan memelihara keselamatan pekerja. Contoh, kalau pergi kerja dekat tapak pembinaan, semua pekerja tapak pembinaan perlu pakai topi keselamatan. Pegawai bomba mesti pakai baju keselamatan kalau nak pergi padamkan kebakaran. Okey, kalau sekolah SOP? Pakai pelitup muka. Waktu pandemik, pakai pelitup muka. Waktu pandemik COVID, kan? Semua orang kena pakai mask. Okey, next. Yang ketiga. Okey, sistem penggajian. Okey, sistem penggajian yang kompetitif. Kompetitif ni maksudnya yang berdaya saing. Akan meningkatkan motivasi pekerja. Contoh dia, kalau prestasi pekerja bagus, bagilah gaji dia lebih. Bagilah bonus dekat dia. Ya. Okey, sistem penggajian tidak adil menyebabkan pekerja tidak kekal lama dan meningkatkan kos sumber manusia untuk melatih pekerja baru. Okey, pekerja rasa gaji dia tak okey. So pekerja tu akan cepat rasa nak berhenti nak cari kerja lain. Bila pekerja rasa nak berhenti cari kerja lain, maka syarikat akan menanggung kos lagi nak latih pekerja baru lagi. Sebab pekerja lama dah merajuk dah, gaji sikit. Okey, persaingan yang tinggi dalam mengekalkan tenaga kerja mahir dan separuh mahir memerlukan pengurusan sumber manusia menyediakan ganjaran yang lebih menarik. Maksudnya persaingan. Okey, katakan CA ni dia seorang yang berkepakaran dalam bidang ICT. Ya. Kemudian syarikat B menawarkan dia gaji 2,400 bulan.
Okay, dengan kemahiran yang dia ada, syarikat B menawarkan dia 42,400. Sekali dia dengar syarikat C menawarkan dia gaji sebanyak 3,200 untuk kerja yang sama, maka dia akan pergilah ke tempat yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Okey, contoh anggota polis perlu dilindungi oleh insurans berkelompok kerana melakukan tugas yang berisiko tinggi. Sebenarnya kalau kamu nak tahu, setakat ni lah, setakat pengetahuan cikgu, semua anggota keselamatan, polis, tentera, dia orang tak boleh apply insurans. Dia orang tak boleh mohon insurans. Syarikat-syarikat insurans biasa ni tidak menawarkan insurans kepada anggota keselamatan. Sebab apa? Sebab risiko. Polis, tentera kalau dia masuk kerja dia dah sign mati. Faham tak sign mati? Maksudnya dia memang orang yang berisiko. Okey? Jadi contoh dia bagi saranan lah bahawa polis perlu dilindungi dengan insurans. Okey, kedua, seorang pekerja yang berpengalaman dan kemahiran tinggi perlu dapat gaji yang lebih tinggi daripada pekerja baru. Okey, itu sistem penggajian. Yang keempat, penghargaan dan hukuman. Pekerja yang berprestasi tinggi kena diberi penghargaan. Pekerja yang berprestasi rendah atau bermasalah mesti dikenakan hukuman. Okey, hukuman dia ada peringkat dia. Yang pertama, amaran lisan dan bertulis. Okey, kalau amaran dan lisan bertulis tak dapat ikut, potong gaji. Tak potong gaji, tak ada kenaikan pangkat, tak ada bonus ke insentif, tak ada. Dan akhirnya kalau bermasalah lagi, perlu diberhentikan kerja. Okey, kenapa perlu bagi hukuman atau ganjaran? Okey, kalau hukuman ni nak bagi peringatan supaya pekerja lebih berdisiplin dan dapat meningkatkan prestasi. Kenapa bagi penghargaan? Supaya pekerja rasa dihargai dan meningkatkan apa? Motivasi. Okey, jenis kesalahan. Okey, jenis kesalahan ada 6. Pertama, pecah amanah. Pecah amanah ni apa? Contoh pecah amanah. Rasuah. Apa? Rasuah pula. Rasuah lain. Pecah amanah. Tak jujur. Tak jujur. Contohnya pengiraan kewangan. Okey. Orang kata 4,000 ni masukkan dalam akaun sekian-sekian. Untuk belanja sekian-sekian. Tapi dia masuk akaun sendiri sikit. Tukar maklumat supaya dia dapat duit tu sikit. Itu pecah amanah. Rasuah. Kamu tahulah rasuah tu apa kan? Bagi duit tepi kan? Duit tepi. Duit kopi. Itu rasuah. Salah guna aset syarikat. Macam mana salah guna aset syarikat? Guna kereta je. Guna kereta syarikat. Orang kata guna kereta syarikat pergi hantar bos, pergi hantar urusan syarikat. Tapi dia bawa anak isteri dia pergi jalan-jalan pakai kereta syarikat. Salah. Okey. Kemudian tidak beretika. Maksudnya? Tak beli plate. Orang kata masuk kerja pukul 8, masuklah kerja pukul 8. Ini pukul 8.30 baru nak masuk. Eka arahan tanpa sebab kukuh. Bos bagi arahan, suruh buat kerja, siapkan kerja, kertas kerja. Tapi tak buat, tak siapkan. Itu eka arahan. Yang keenam, ponteng kerja. Ponteng kerja. Tiba-tiba je cuti. Tiba-tiba cuti. Cuti pula tak beritahu pun cuti sebab apa. Itu contoh ponteng kerja. Okey, yang kelima, penyelesaian masalah. Okey, hubungan harmoni antara majikan dan pekerja dapat mewujudkan suasana tempat kerja yang sejahtera. Perlu ada perbincangan dari semasa ke semasa bagi menggalakkan komunikasi berkesan. Maksudnya kalau ada pekerja yang ada masalah peribadi, contohnya dia sakit, ahli keluarga dia sakit, menyebabkan dia sukar untuk bekerja. Jadi perlu ada penyelesaian. Majikan perlu
berjumpa lah dengan pekerja tersebut, berbincang. Bukan terus menghukum lah. Okey, kenapa dia tak datang? Kenapa hari tu tak datang? Datang lambat. Mungkin pekerja tu kata, saya pergi hospital, nak saya sakit. Okey, tapi bos kata, mana boleh, tak boleh. Terus bagi amaran, terus bagi potong gaji. Tak boleh lah. Okey, perlulah membuat perbincangan dulu. Okey, yang keenam, struktur organisasi. Fungsi dalam sesebuah syarikat ada struktur organisasi. Ya. Kenapa perlu ada struktur organisasi? Contoh struktur organisasi ialah pengurus, bahagian-bahagian dan fungsi bahagian. Macam dalam kelas, ada struktur organisasi. Ada ketua kelas, ada penolong, ada bendahari, ada JJK. Okay, kenapa perlu ada struktur organisasi? Yang pertama, untuk mengagihkan sumber dengan cekap dan berkesan dalam organisasi mengikut keperluan setiap unit, bahagian atau jabatan dalam organisasi. Mengagihkan sumber. Sumber kewangan ke, apa-apa sumber lah, ya. Peralatan ke, ya. Kedua, membolehkan penyelarasan antara fungsi kerana setiap bahagian atau jabatan dalam organisasi mempunyai objektif yang berlainan. Okey. Malah penyelarasan antara jabatan adalah penting bagi menentukan aktiviti yang diadakan selaras dengan matlamat organisasi. Maksudnya nak buat penyelarasan antara fungsi. Dalam sebuah syarikat ada bahagian fungsian. Ada bahagian pemasaran, ada bahagian kewangan, ada bahagian pentadbiran, ada bahagian operasi. Jadi kena selaras. Okey, arahan mesti selaras. Maksudnya arahan daripada pihak pengurus mesti selaras dengan semua bahagian. Yang ketiga, menetapkan bidang tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang pekerja untuk melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan kompetensi, pengetahuan dan kemahiran. Sekejap ada siapa nak masuk ni? Syafiq. Okey. Kenapa dia tak besar? Okey, besar sikit. Clear ke? Clear ke gambar ni? Ke tak clear? Tak clear. Kurang? Tak Tak clear. clear? Kurang. Macam mana cikgu nak besarkan? Tapi boleh nampak kan? Kurang boleh nampak Tu dah makin lama cikgu rasa mata cikgu makin rasa mengecil rasa. Okey, seterusnya lebih besar lagi. Okey. Okey, seterusnya menetapkan bidang tugas. Maksudnya dengan adanya struktur organisasi, bidang tugas tu dapat ditetapkan lah. Okey, ada bahagian pemasaran, ada bahagian-bahagian tertentu. Yang keempat, mewujudkan rantaian arahan dan komunikasi bagi membolehkan bahagian atau jabatan diwujudkan untuk mengendalikan bidang tugas tertentu. Macam cikgu cakap tadi, bila nak bagi arahan, bukan semua orang bagi arahan. Arahan mestilah datang daripada satu tempat, satu orang. Iaitu kalau ada pengurus besar, maka pengurus besar bagi arahan dahulu. Bawah pengurus ada apa? Dia ada penyelia dia. Ya. Okey, ada penyelia bahagian kewangan, pentadbiran. Okey, ada ketua kerani dia, ada kerani, ada pekerja bawahan. Jadi bila nak bagi arahan, mesti mengikut rantaian arahan. Dari atas ke bawah. Bukan dari bawah, stay bar semua. Tak ada. Mula-mula dari atas. Macam dekat sekolah lah. Okey. Kalau cikgu-cikgu dapat arahan daripada mana? Pengetua dulu. Okey, pengetua akan bagi arahan dulu pada dia punya penolong kanan. Dan penolong kanan semua dapat arahan. Penolong kanan bagi arahan pada ketua bidang. Ketua bidang dapat arahan bagi pada ketua panitia. Ketua panitia dapat arahan bagi pada guru. Pada guru kelas. Guru kelas baru bagi arahan kepada murid. Ya. Okey. Next. Okey, ini sangat penting. Hubung kait antara kemahiran, keboleh kerjaan pekerja dengan kejayaan sesebuah. Kejap. Suami cikgu call lah kejap. Tapi tak boleh, cikgu tengah record. Cikgu tengah record. Tak apalah. Allah.
Okay, tak pernah teruskan. Okay. Ada dua Ada dua kat sini. Muka surat ni ialah muka surat tak tahu lah muka surat apa. Tengok ni, hubungkan antara kemahiran pekerjaan dengan kejayaan sesebuah perniagaan. Okey. Ini sebelah kiri ni, okey, ialah kemahiran kebolehkerjaan yang perlu ada pada seorang individu. Okey. Contohnya kamu nak minta kerja, kamu perlu ada 7 ciri ni. Kemahiran komunikasi, kerja berpasukan, penyelesaian masalah, inisiatif dan keusahawanan, perancangan dan pengurusan diri, penggunaan teknologi terkini, keupayaan pembelajaran. Okey, apa itu kemahiran kebolehkerjaan? Okey, kemahiran kebolehkerjaan ialah kemahiran atau kebolehan yang dimiliki oleh pekerja. Maksudnya diri pekerja tu. Okey, hal ini membuatkan bakal majikan berminat untuk menawarkan pekerjaan kepada mereka. Okey, ada 7. Kemahiran komunikasi kamu tahu? Mesti pandai berkomunikasi. Kadang-kadang sebuah syarikat tu perlukan seseorang yang boleh berkomunikasi dalam pelbagai bahasa. Nak bahasa Melayu boleh, nak bahasa Inggeris juga. Ataupun kalau syarikat bukan Melayu, ada trouble suara. Nak syarikat ada yang perlukan bahasa Mandarin. Kalau nak kerja dengan syarikat Jepun, dia perlukan pekerja yang boleh berbahasa Jepun. Kalau nak kerja dengan syarikat Korea, kena perlukan pekerja berbahasa Korea. Kalau nak kerja dengan syarikat Sepanyol, Spain, Jerman, kenalah tahu bahasa dia orang, ya. Okey, kerja pasukan semua tahu. Teamwork lah, kerja sebagai satu pasukan. Kamu boleh bekerja dalam pasukan kalau dimasukkan dalam syarikat. Itu ciri-ciri yang syarikat nak pada diri seorang kerja. Yang ketiga, penyelesaian masalah. Bila pekerja tu diberikan masalah, dia akan cuba selesaikan, bukan dia tambah masalah. Mungkin masa interview, majikan kata, okey, sekiranya kamu ada masalah, apakah yang akan kamu buat? Mungkin kalau orang yang tak boleh menyelesaikan masalah, dia kata, saya tak tahulah macam mana nak buat. Kalau orang yang pandai menyelesaikan masalah, apabila diberi masalah, dia akan bagi pilihan-pilihan cara menyelesaikan masalah. Okey, inisiatif dan keusahawanan. Bermaksud kamu ada inisiatif apa? Maksud kamu ada usaha untuk meningkatkan diri kamu. Okey, dalam bidang yang kamu ceburi. Kalau kamu seorang usahawan, kamu ada usaha untuk meningkatkan diri dan syarikat kamu. Okey, ke arah yang lebih baik. Kemudian perancangan dan pengurusan diri. Okey, kamu seorang yang sistematik. Boleh menguruskan diri dan boleh menguruskan pekerjaan. Penggunaan teknologi terkini. Siapa ada on mikrofon ni boleh off Penggunaan teknologi terkini, pandailah guna komputer, ICT semua ya. Keupayaan pembelajaran maksudnya kamu bersedia untuk belajar perkara baru, sedia untuk belajar. Itu ialah 7 kemahiran keboleh pekerjaan yang perlu ada pada diri seorang pekerja. Okey, untuk kemahiran kebolehkerjaan ni dia ada 4. Okey, yang 4 perkara ni pula ialah kemahiran kebolehkerjaan yang syarikat nak pada pekerja. Maksudnya bila dia buat iklan, okey, syarikat A menawarkan pekerjaan dalam bidang apa-apa-apa. Okey, kelayakan yang diperlukan ialah apa? Pengalaman berapa tahun, pengetahuan dalam bidang apa. Ini ialah untuk syarikat pilih pekerja. Okey, kelayakan yang bersesuaian, majikan akan mengambil pekerja berdasarkan kelayakan mengikut keperluan pekerjaan.
Tengok bidang apa nak. Kalau kerani kewangan tak cukup, maka dia akan ambil bahagian yang layak dalam bidang kewangan. Okey, bila nak cari kelayakan bersesuaian, ada buat pelbagai ujian. Okey, contoh syarikat pengiklanan laman sesawang. Kalau dia dah buka laman web, maka pekerja yang perlu diambil ialah pekerja yang mempunyai pengetahuan ICT, kreatif, inovatif. Okey, boleh jadikan laman web dia lebih menarik. Lagi satu contoh, kalau accountant, perlu memiliki sekurang-kurangnya kelayakan akademik dalam bidang perakaunan dan kelayakan profesional, seperti Badan Perakaunan Bertauliah dia adalah sijil dia ACCA lah, apalah tak tahulah cikgu untuk bahagian perakaunan. Kalau nak jadi peguam dia ada kena ambil chambering lah, adalah. Okey, kemudian pengalaman. Selalunya dalam iklan kan dia tulis berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun. Okey. So itu adalah aspek berpengalaman. Maka orang yang mempunyai pengalaman akan menjadi keutamaan kerana dapat menjimatkan masa dan kos latihan. Contoh, seorang usahawan restoran mengutamakan pengambilan chef yang mempunyai pengalaman kerja kerana mereka lebih terlatih, berkebolehan, kreatif dan dapat mengurangkan kos latihan. Okey, seterusnya pengetahuan tentang produk. Okey, tengoklah bahagian apa. Pekerja yang berpengetahuan tentang produk menjadi satu kelebihan. Contoh dia nak kerja bank. Okey, sekurang-kurangnya mempunyai pengetahuan tentang produk perbankan yang terkini atau perkhidmatan. Apa saja bidang yang kamu nak ceburi, nak bekerja, perlulah ada pengetahuan. Okey, contoh itu bank. Itu bidang perkhidmatan. Contohnya kamu nak jual apa? Barang elektrik kan? So, kamu perlu berpengetahuan tentang produk barangan elektrik. Kamu nak jual kosmetik, lipstick, bedak, semua tu perlu berpengetahuan dalam bidang kosmetik. Kamu nak jual vitamin, ramai orang jual vitamin. So, sebelum nak menjual vitamin, kamu perlu ada pengetahuan tentang produk tersebut. Baru boleh jual, Okey, next. Berpengalaman dalam industri tertentu. Okey, sangat penting supaya pekerja dapat melaksanakan tugas yang diberi dengan lebih baik. Okey, contoh pramugari yang telah lama berkhidmat dengan syarikat penerbangan, mereka lebih terlatih dan mempunyai pengetahuan yang baik dalam deskripsi tugas. Deskripsi tugas ni maksudnya senarai tugas-tugas lah yang perlu dibuat. Jadi mereka lebih terlatih. Okey, apa tu? Okey, keberkesanan mencapai sasaran individu dan pasukan. Okey, seorang pekerja yang mempunyai pengalaman dan berpotensi boleh menyumbang kepada pencapaian sasaran individu, pasukan dan jabatan. Maksudnya dia juga perlu mempunyai semangat berpasukan lah, macam dalam yang kemahiran kerjaan tadi. Maksudnya apabila ditempatkan dalam suatu syarikat, dia dapat menyumbang pencapaian kepada diri dia sendiri, kepada pasukan dia, rakan sekerja dia dan kepada jabatan. Komitmen dan daya usaha kerja yang positif dapat membentuk kesepakatan yang harmoni dalam mencapai sasaran kerja yang ditetapkan. So itu saja cikgu nak terang hari ini.